Selamat pagi, salam sejahtera. Ada satu isu yang paling mengejutkan aku ditulis oleh Sabudin Husin. Najib ada satu pilihan terakhir yang boleh dia buat supaya pengampunan dirajanya dapat diputuskan dengan segera. Aku nak cerita sedikit, tapi jangan skip sebab aku nak cerita. Ini satu-satunya harapan yang boleh dibuat oleh Najib untuk lepas dan cepat dapat pengampunan diraja. Tapi sebelum itu, ikuti dulu latar belakangnya. Begini latar belakang dia. Kalau katalah Najib diberikan pengampunan untuk kes SRC internasional, makna kata Najib akan dilepaskan. Tetapi Najib masih menjalani perbicaraan untuk 5 atau 6 lagi kesnya. Bagaimana kalau Najib salah lagi dalam kes 1MDB dan kes-kes yang lain? Adakah Agung akan sentiasa memberikan pengampunan berkali-kali kepada Najib? Ini akan membuat tidak rasional untuk Agung mengampuni Najib bagi kes kesalahan SRC internasional melibatkan salah guna kuasa penyelewengan 42 juta dana SRC. Betulkah tidak? Betul kan? Tidak rasional Agung mengampunkannya buat masa ini sehingga selesai kes-kesnya. Semua itu. Tapi ada satu pilihan Najib, yaitu menurut Sabudin Husin, sediakan Najib mengaku bersalah untuk semua kes-kes yang lain. Sebab kalau Najib mengaku bersalah untuk semua kes-kes yang lain itu, makna kata dia sudah dijatuhkan hukuman keseluruhannya dan dia boleh memohon pengampunan diraja untuk sekaligus kesalahan itu dan proses pengampunannya boleh dipendekkan. Kalau tidak, dia akan melalui satu jangka masa yang sangat panjang untuk menghabiskan ke semua kes yang belum selesai itu. Bayangkan kalau satu kes perlu habiskan selama 1 tahun atau 2 tahun. Simpanlah 1 tahun lah. Jadi kalau 1 tahun campur, ambil masa mungkin dalam 3 tahun. 3 tahun terpaksa Najib habiskan, itu pun belum pasti lagi. Belum sampai ke mahkamah persekutuan lagi. Jadi, aku rasa setujulah dengan apa yang Sabudin kata ini. Hanya ada satu pilihan untuk Najib, yaitu dia mesti mengaku bersalah atas keempat-empat kesnya yang belum selesai, dan kemudian setelah semua hukuman dirangkumkan serta menjalani kehidupan di penjara selama beberapa tahun, ketika itu mungkin ada kewajaran untuk lembaga pengampunan memberi pengampunan kepada Najib. Tetapi persoalan besar di sini ialah sediakan Najib mengaku bersalah atas semua kes itu yang ia dengan sendirinya bermakna beliau mengakui secara keseluruhan penglibatannya dalam skandal 1MDB. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ada orang bertempik gembira kemarin ketika aku bercerita. Mereka agak nak berdebat dengan aku lah. Mereka kata Najib dah membuat pemfailan untuk rayuan pengampunan diraja kepada yang di Pertuan Agung. Mereka gembira kerana apa yang mereka harap-harapkan akhirnya berlaku, yaitu status Najib sebagai ahli Parlimen Pekan masih dikekalkan dan telah disahkan oleh Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Beliau kata kedudukan Najib sebagai ahli Parlimen di Pekan masih dikekalkan buat masa ini. Kena faham perkataan buat masa ini. Jadi hari ini aku nak beritahu kepada anda apa yang aku cerita kepada orang kemarin. Saya kata dengan dia, ya, itu berita baik. Najib memang kekal sebagai ahli Parlimen di Pekan. Tapi berita buruknya adalah untuk orang Pekan. Kerana bagaimana Najib nak bekerja untuk mereka? Kenapa mereka harus gembira Najib masih ahli Parlimen di sana? Padahal Najib tak dapat kerja lagi untuk mereka. Bayangkan kalau Najib terpaksa meringkuk sebagai ahli Parlimen selama katakanlah 9 bulan. Makna kata 9 bulan Najib tak ada di Parlimen Pekan. Adakah itu berita baik atau berita buruk untuk orang-orang Pekan? Dan aku tanya kepada orang tu, jadi kalau itu berlaku kepada kawasan anda, adakah itu berita gembira? Dia tak mampu jawab aku. Jadi kamu tolong jawablah dalam ruangan komen. Selain daripada itu, aku kata dengan dia, apa yang telah dilaporkan di dalam media tentang pemfailan rayuan Najib di pengampunan diraja itu baru proses memfail
Tapi maci-maci, atuk-atuk, abang-abang, kakak-kakak, ramai yang aku tak tahulah dari mana mereka dapat maklumat itu. Mereka ingat apabila difailkan petition untuk memohon pengampunan itu, mereka sangka Najib sudah diampuni. Itu yang aku terkejut dengan orang punya sangkaan, dan aku tak tahulah siapa yang menyebarkan berita kononnya apabila petition itu sudah diberikan ataupun pemfailan permohonan pengampunan daripada diraja telah difailkan. Mereka kata sudah diampuni. Aku kata dengan mereka, siapa yang beritahu? Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini bukan semudah seperti kira 1, 2, 3. Pengampunan Najib bukan mudah. Tidak mudah untuk Najib dapat pengampunan, saudara-saudara penonton sekalian. Nah, aku nak kongsi dengan kamu semua, kenapa pengampunan untuk Najib itu tidak semudah kira 1, 2, 3. Speaker Parlimen Azan Harun semalam mengesahkan Najib Razak telah memfailkan petition bagi memohon pengampunan diraja atas pemenjaraan 12 tahun dan kini diterimanya. Sebelum aku nak teruskan ulasan ini, aku nak ulang sekali lagi pendapat aku semalam, iaitu pengampunan diraja Najib yang difailkan terlalu awal ini, bahkan lebih awal daripada ini, tak sampai 24 jam, hampir serta-merta selepas Najib dimasukkan ke penjara, sudah ada NGO dengan sekumpulan 300 penyokongnya berkumpul di Istana Negara menyerahkan memorandum untuk pengampunan Najib. Aku masih berpegang dengan pendapat aku bahawa tindakan mereka itulah yang memakan diri Najib sebenarnya. Bakal memakan diri Najib kerana tindakan itu pada pendapat aku telah pun menyinggung perasaan Istana Negara. Kenapa? Kerana belum sampai 24 jam Najib dijatuhkan hukuman, mereka sudah menggunakan yang di Pertuan Agong. Seakan-akan pada penglihatan aku, seakan-akan ada percubaan untuk cuba menggunakan yang di Pertuan Agong. Jadi mungkin yang di Pertuan Agong ataupun Istana Negara tersinggung dengan perbuatan itu. Itu yang menyebabkan aku fikir mereka mungkin telah menyebabkan perbuatan itu memakan diri Najib. Sehubungan itu, katanya status Najib sebagai ahli parlimen pekan tidak terlucut dan kekal sehinggalah permohonan pengampunannya dibereskan. Tambah beliau, Najib hanya akan kehilangan statusnya sebagai ahli parlimen pekan sekiranya permohonan pengampunan diraja itu ditolak. Memandangkan petisyen pengampunan telah difailkan oleh Najib di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September lalu, iaitu dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan, maka kuat kuasa kehilangan kelayakan beliau sebagai ahli parlimen hanya akan bermula sebaik sahaja petisyen pengampunan itu dibereskan jika petisyen ditolak. Ini bermakna status Najib sebagai ahli parlimen pekan pada masa ini tidak berubah dan hanya akan dimuktamadkan apabila petisyen pengampunan itu diselesaikan. Dalam hal berkaitan, ramai yang bertanya, adakah ini bermakna Najib mungkin akan bebas dalam waktu terdekat? Sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Negara, petisyen pengampunan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari setelah Mahkamah paling tinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan, membuat keputusannya. Tetapi tiada had masa bila pengampunan mesti diberikan. Keputusan mengenainya akan diputuskan oleh lembaga pengampunan, di mana yang di Pertuan Agong adalah pengerusinya. Boleh jadi lembaga pengampunan hanya akan bersidang 2-3 tahun, 2-3 tahun atau 5-6 tahun akan datang. Ini yang maci-maci tak pernah tahu. Jadi hari ini aku nak beritahu maci-maci, paci-paci, atuk-atuk, aki-aki, nenek-nenek, inai-inai. Aku nak kongsi dengan kamu, boleh jadi lembaga pengampunan hanya akan bersidang 2-3 tahun atau 5-6 tahun akan datang. Tetapi memetik kenyataan bekas Peguam Negara Abu Talib Othman sebelum ini, pengampunan biasanya hanya diberikan setelah pesalah menjalani
2/3 daripada hukuman yang telah disabitkan. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini adalah bekas peguam negara. Abu Talib Uthman membuat pendedahan bahawa pengampunan biasanya diberikan selepas mereka yang bersalah di menjalani